alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ansal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 29, baru yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 29, baru ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faidatun, terjemahan dia, ini satu faedah. Hazihi faidatun, ini satu faedah, satu kegunaan. Bermula istighna, kaya terkaya Allah Ta'ala, dan iftikar itu berkendak kepada Allah Ta'ala. Keduanya, kedua istighna dan iftikar, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang pertama, yakni istighna, sifat zat. Dan yang kedua, iftikar, sifat fi'il. Dan yang kedua, iftikar, sifat fi'il. Bermula istighna dan iftikar itu, keduanya, kedua istighna dan iftikar, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibalik kepada pembicaraan asal. Panjang terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan orang yang berilmu. Panjang bicara. Dibalik pada pembicaraan asalnya, pembicaraan aqaidul iman yang 50 terkandung maknanya di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pergi terlebih dahulu kepada la ilaha illallah, didatangkan makna la ilaha illallah, yang mana terkandung di bawah la ilaha illallah aqaidul iman yang 41, yang merangkumi sifat istighna dan juga merangkumi sifat iftikar. Sebab ilah ni, Tuhan ni, yang mustaghniyun an kulli ma siwah wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Itu ilah. Ilah Tuhan ni yang terkaya, yang lepas daripada selain daripada Allah makhluk. Dan wa muftakirun ilaihi kullu ma adah, dan yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap yang selain daripada Allah, iaitu makhluk. Jadi istighna, iftikar, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighna, terkaya Allah dengan bahawa Allah lepas, tidak berkendak kepada selain daripada Allah. Kemudian sifat iftikar, berkendak oleh yang lain kepada Allah. Adapun iftikar, berkendak tu sifat makhluk. Iftikar
berkehendak. Siapa berkehendak? Allah berkehendak. Makhluk yang berkehendak. Tetapi hak sifat iftikar ni, sifat Allah, iftikar ilaih, berkehendak oleh yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkehendak, tu sifat makhluk. Berkehendak sifat makhluk. Dah berkehendak mana? Iftikaru kulli ma siwahu ilaih, berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iftikar saja itu sifat makhluk. Tapi disebut sini iftikar, dia wajib kena mulahazah. Dia wajib kena mulahazah. Iftikar kepada Allah, kena mulahazah akan muta'allaqnya, tepat gantung, berkehendak kepada Allah, bukan berkehendak saja. Sebab sifat berkehendak, siapa berkehendak? Takkan Allah berkehendak. Allah yang terkaya, Allah yang berkehendak. Jadi mustahil gitu. Istighna dengan iftikar ni sifat yang berlawanan. Pada berlawanan, yang terkaya tidak berkehendak pada yang lain. Yang berkehendak tidak terkaya. Tiba-tiba istighna sifat Allah, iftikar sifat Allah. Dua tu berlawanan pada ni. Apabila terkaya, maka tidak berkehendak. Bila berkehendak macam kita makhluk ni, maka kita tidak terkaya, tidak lepas. Jadi macam mana dua yang berlawanan sifat Allah Ta'ala? Dia kena mulahazah, kena sila, kena mari di hati kita. Iftikar, berkehendak oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah. Itu baru sifat Allah. Itu bagi pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun istilah orang nahunya dia panggil sifat sababi, naat sababi, dia akan cerita dia bawa. Sebab tu setengah-setengahnya sebut iftikar saja dia tidak membenarkan. Dia kena sebut iftikar ilaih, berkehendak kepada Allah. Berkehendak sifat makhluk, berkehendak oleh yang lain jadi makhluk kepada Allah, bola sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau sebut iftikar saja, dia wajib kena mulahazah di hati dia, sila di hati dia, mari di hati dia. Berkehendak mana ni? Berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang gitulah. Sebut iftikar saja ni, itu majas je lah. Tapi walaupun majas bukan hakiki pun, setengah ulama tidak membenarkan. Tetap kena iftikar kepadanya, ataupun wajib dia kena mulahazah iftikar kepada Allah. Nak di situ. Iftikar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut berkehendak ni timbul waham juga, timbul sangka pula dalam hati. Allah bersifat dengan berkehendak. Berkehendak oleh yang lain kepada Allah. Maksud di situ. Macam sini dia disebut secara rekah je. Bermula istighna dan iftikar itu keduanya sifat Allah. Istighna yang terkaya, lepas. Iftikar yang berkehendak, tak lepas. Jadi dua sifat ni berlawanan sifat Allah. Iftikar kepadanya, kepada Allah. Tetapi yang pertama, istighna tu sifat zat, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, iftikar kepadanya tu sifat fi'il. Iftikar kepadanya tu sifat fi'il. Sifat fi'il ni sifat yang duduk di perbuatan fi'il, perbuatan Allah.
Sifat fi'il ni sifat yang duduk di perbuatan Allah. Sifat fi'il ni balik perkara lain, makhluk tidak boleh lepas daripada Allah yang buat. Itu sifat fi'il. Maknanya balik makhluk ni lah. Balik perkara lain ni makhluk lah. Sebelah makhluk ni tak boleh lepas daripada Allah yang buat. Itu sifat fi'il. Istighna sifat zat, sifat dia di zat Allah Ta'ala. Adapun sifat fi'il ni sifat yang berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkait dengan perbuatan Allah. Ini sifat fi'il. Mana perbuatan Allah? Yang berlaku ni siapa buat? Semua berlaku ni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu di antara sifat iftikarnya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Semua tu berkait dengan perbuatan Allah. Yang mana dalilnya pergi kepada apa yang Allah perbuat. Ada langit, ada bumi. Itu dalil belaka itu. Itu semua adalah fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil Allah bersifat-sifat hayah? Ni Allah buat bagai-bagai ni. Takkan Allah yang buat bagai-bagai tidak bersifat dengan sifat hayah? Kalau Allah bersifat dengan sifat mati, macam mana Allah buat bagai-bagai ni? Qudrah, iradah, ilmu. Mana dalil dia? Ni, ada ni. Semua je berkait dengan fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, sifat, wahdaniyah pada af'an. Keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada zat, Allah jua Tuhan. Kalaulah tidak esa pada perbuatan, bukan Allah jua Tuhan, makhluk Tuhan juga. Kita wahdaniyah ni wahdaniyah pada zat. Mana apa? Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Tak ada Tuhan yang kedua. Wahdaniyah pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat. Selain daripada Allah, makhluk tidak ada perbuatan. Gerak diam kita ni Allah yang buat, bukan perbuatan kita. Tiba-tiba wahdaniyah pada zat, semua orang Islam. Tak ada orang Islam berpegang Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan yang kedua, Tuhan yang kedua. Pandai ni? Ada Tuhan yang lain? Tak ada sama sekali. Allah Tuhan yang satu. Wahdaniyah pada zat. Tiba-tiba berpegang yang berlaku ni bukan hanya Allah yang perbuat, makhluk perbuat juga. Bila makhluk perbuat juga, itu bukan wahdaniyah pada zat. Itu kan wahdaniyah pada zat. Bukan Allah Ta'ala je Tuhan. Sebab kerja buat-buat ni, khalik ni, kerja Tuhan. Tiba-tiba selain daripada Allah, khalik juga, Tuhan juga. Maknanya kalau mensyirik ke Allah pada perbuatan, mensyirik ke Allah pada zat. Dah. Allah je Tuhan. Mengesa ke Allah pada zat. Allah je Tuhan. Ya. Tapi yang perbuat bukan Allah je. Allah buat kerja dia, makhluk buat kerja dia. Kalau gitu bukan Allah je Tuhan, makhluk pun jadi Tuhan juga. Sebab mengada ni, khalik ni kerja Tuhan. Apa dah ni? Maknanya kalaulah tidak mengesakan Allah pada af'al, pada perbuatan, berarti tidak mengesakan Allah pada zat. Kalau tidak esa pada af'al, pada perbuatan, maka tak ada sifat iftikar ilaih, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila yang lain mengadakan sendiri, maka yang lain tidak akan iftikar kepada Allah. Sebab mereka ada kuasa mereka sendiri, mereka menjadikan perbuatan mereka sendiri, maka tidak akan iftikar kepada Allah.
Maka lucu sifat iftikar ilaih sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat ni. Hak mensyirikkan Allah pada af'al ni. Mensyirikkan Allah pada af'al ni berarti mensyirikkan Allah pada zat. Apa? Tuhan ni berbilang. Allah je Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Tapi yang lain menjadikan perbuatan sendiri. Oh lah, adalah sikit-sikit bagian kerja dia, kuasa dia, Tuhan lah. Tapi sikit je, Tuhan kecil. Allah Tuhan besar. Buat langit, buat bumi, Allah Ta'ala. Yang menggerakkan planet-planet, Allah Ta'ala. Yang berlaku di kita ni, perbuatan kita sendiri, Tuhan juga. Tapi Tuhan kecil lah orang panggil. Bila yang lain tu ada perbuatan, bukan hanya Allah yang perbuat. Yang lain ada perbuatan, bukan hanya Allah yang perbuat. Tidak ada sifat iftikar ilaih sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melarat. Melarat. Dia akan jangkit. Dia akan jangkit. Anda jangkit melarat. Apa gitu? Dia akan melarat. Macam api melarat tu kamu kata apa? Api tu kan? Melarat. Bukan melarat. Kita melarat ni orang miskin kau. Allah melaratnya dia. Bukan gitu. Orang apa kedana tu panggil melarat. Kita sebut kan? Tak melarat juga dah. Melarat dia hidup. Apa kedana dia melarat kau. Ini tak melarat macam jakit. Bila lucu sifat iftikar ilaih sifat Allah, lucu sifat istighna. Lucu sifat istighna. Sifat apa? Sifat terkaya Allah. Dengan bahawa Allah tidak terkaya. Sebab Allah buat makhluk. Allah perlu pada makhluk juga yang buat kerjaan makhluk. Sifat istighna pun akan lucu juga. Bukan sifat Tuhan. Pun dah ranah lah. Kalau contoh, malaikat ada perbuatan di sendiri, maka Allah tidak terkaya. Allah bergantung, berharap, berkehendak pada malaikat yang buat kerja malaikat, tolong meringankan kerja Allah. Kan gitu. Kalau malaikat ada perbuatan sendiri, lucu sifat iftikar ilaih. Malaikat tidak berkehendak kepada Allah sebab malaikat ada kuasa sendiri yang Allah letak di malaikat. Kemudian apabila malaikat ni ada kuasa sendiri, buat perbuatan sendiri, Allah tidak bersifat-sifat istighna. Allah terkaya macam mana? Allah berkehendak pada malaikat buat kerja Allah. Tak ada benda. Ni nak kena jaga molek ni. Wahdaniyah pada af'al ni. Wahdaniyah pada af'al ni. Nak kena betul-betul fokus. Ni lah hak banyak mensyirikkan Allah pada af'al, pada pegangan. Sebab itulah naik kepada maqam aulia. Permulaannya pun maqam aulia, wahdatul af'al. Allah fanakan, Allah lenyapkan di basirah aulia akan selain daripada perbuatan Allah yang di basirah mereka, hanya af'alullah di basirah mereka. Mereka musyahadah, syuhud, pandang akan af'al Allah, napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Ni Allah yang fanakan. Permulaannya apa? Wahdatul af'al. Esa pada perbuatan, tapi bukan pegangan dah lah. Itu maqam. Nak ceritanya, permulaan maqam awliya adalah wahdatul af'al. Kita nak bicara mula-mula kita ni, nak fokusnya wahdaniyah pada af'al.
Kita panggil tauhid 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Ini pegangan. Hak maqam auliya tu panggil tauhid 4. Wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatus sifat, wahdatul zat. Itu cerita bab maqam auliya. Tapi maqam auliya dimulai dengan wahdatul af'al. Kita wahdaniyah pegangan ni, wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Hak nak kena fokus wahdaniyah pada perbuatan, lepas tu regu dengan qudrah, regu dengan iradah ilmu. Ni wahdaniyah pada af'al, regu dengan qudrah, kemudian pergi kepada iradah ilmu. Wahdaniyah pada af'al, regu dengan qudrah, qadar, muafakah, berbetulan dengan iradah dan ilmu Allah, qada. Kalau tidak wahdaniyah pada af'al, bukan hanya lucu sifat iftikar ilaih, bahkan lucu sifat istighna terkaya Allah. Sebab Allah tidak terkaya, Allah tidak lepas. Allah berkendak kepada makhluk yang menjadikan kerjaan Allah Ta'ala. Makhluk ada kerja dia sendiri, manusia ada kerja dia sendiri. Ada ni. Maka Allah berkendak kepada yang lain buat satu-satu pekerjaan. Yang zahirnya selain daripada Allah ada perbuatan sendiri. Zahir dia gitulah. Kita ada perbuatan kita yang menjadikan. Nasi ada perbuatan dia yang mengenyangkan. Air ada perbuatan dia yang menghilangkan dahaga. Pisau ada perbuatan dia yang memutuskan. Api ada perbuatan dia yang menghanguskan. Zahir ni makhluk ada perbuatan sendiri. Tapi hakikinya apa? Itu semua adalah wahdaniyah pada af'al, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Pergi pada sifat iftikar ilaih, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat sifat yang duduk di perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ni sifat yang mana yang lain makhluk ni tidak boleh lepas daripada segala-gala Allah yang perbuat. Itu panggil sifat maka tatkala berdiri pada zat istighna, artinya kaya. Maka tatkala ada di zat Allah ni sifat istighna, artinya istighna ni kaya, maka dikatakan zat itu mustaghniyun, artinya yang kaya. Yang kaya ni Allah Ta'ala, yang bersifat dengan sifat istighna. Macam ginilah apabila di zat Allah ada sifat qudrah, Allah ni qadirun, yang kuasa. Bila di zat Allah ada sifat iradah, Allah ni muridun, yang berkehendak. Apabila di zat Allah ni ada sifat zat, sifat istighna, Allah Ta'ala ni mustaghniyun. Dan tatkala berdiri pada zat itu iftikaru kulli ma siwa. Ni baru lengkap. Bukan iftikar saja. Iftikaru kulli ma siwa, artinya berkendak tiap-tiap barang yang lainnya. Barang yang lain ni makhluk lah kepada Allah. Maka dikatakan zat Allah tu muftakirun ilai kullu ma ada, artinya yang berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Maka adalah Allah Ta'ala itu yang dikehendak.
yang dikehendak oleh yang lain, dan yang lain itu makhluk berkehendak kepadanya, kepada Allah. Ini surah hang ni, huraian ni pada istilah ahli tauhid. Gitulah makna dia kepada situ. Sifat istighna, sifat iftikar ilaih. Adapun pada istilah ahli nahwi, adapun pada istilah ahli nahwi, hak puak nahu ni pula, maka mustaghniyun itu dinamai dia akan mustaghniyun sifat ataupun na'at hakiki, sifat yang sebenar-benar. Allah yang terkaya ni sifat Allah yang sebenar-benar. Dan muftakirun itu dinama akan muftakirun sifat sababi. Erti sababi ni yang berdiri pada zat yang lain. Iftikar ni sifat yang ada di makhluk. Iftikar ni yang berdiri pada zat yang lain. Iftikar ni sifat makhluk, tapi dengan sebab makhluk berkehendak pada Allah, maka berkehendak pada Allah tu disandarkan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab iftikar sifat makhluk tu berkehendak kepadanya, dia panggil sifat na'at sababi dalam ilmu nahwu. Hak dalam istilah ulama tauhid tadi itu, iftikar sifat Allah sebab makhluk berkenaan pada Allah sebab semuanya perbuatan Allah, atau panggil sifat fa'il, perbuatan Allah belaka. Maka makhluk berkenaan pada Allah, maka iftikar ilaih itu sifat Allah. Hak ni ilmu nahwu, orang nahwu pula kata iftikar sifat Allah sifat sababi. Dengan sebab yang lain berkehendak kepada Allah, maka iftikar ilaih disebut sebagai sifat Allah. Maka dua istilah ini, istilah ahli tauhid dan ahli nahwi ini, maksudnya satu jua. Maksudnya sama je lah, cuma ahli tauhid bahas kod makna, ahli nahwu bahas kod lapah, gitu je lah. Mana nak royaknya Tuhan satu zat yang terkaya daripadanya, dan satu zat yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Gitu maksud dia. Maksud dianya, kalau nahwu kata sifat hakiki, dengan bahawa Allah terkaya lepas dari segala-gala. Sifat sababi kalau nahwu, kerana yang lain, sebab yang lain berkehendak pada Allah, maka sifat iftikar ilaih disebut sebagai sifat Allah. Iftikar saja memang sifat makhluk. Iftikar ilaih dengan sebab makhluk berkehendak pada Allah, maka iftikar ilaih disebut sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebut iftikar saja, wajib kena sila di hati kita berkehendak kepada Allah. Oleh yang lain, maka disandarkan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahas istighna iftikar. Ini sebagai penambahan, untuk mengkejakkan lagi pemahaman akidah kita. Kita tak pandai nak kita tak pernah belajar gitu. Tu bukan fardhu ain. Ini hanya penambahan untuk lebih sempurna lagi, kemas lagi pemahaman akidah kita. Mana kalau kita belajar sifat 20 ni, tak siapa pun kepada istilah iftikar, tak berdosa. Kalau tanya pula sifat 20, hak istighna sebelah, hak mana? Iftikar ilaih 9, hak mana? Tergaru-garu kepala, tak berdosa tu. Tapi nak kemas laginya, nak lebih pengetahuan, pergi pula pada istilah iftikar. Iftikar mana? Iftikar ilaih, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh tiap-tiap barang yang lain. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, istilah ahli tauhidnya macam mana, istilah ahli nahwinya macam mana,
maka adalah perbantahan. Pada perbantahan baloh lah, tak sekata lah. Perbantahan ni mana? Baloh. Bukan baloh dia panggil dak. Dak sekata lah. Perbantahan setengah orang di bawah angin. Siapa di bawah angin? Siapa orang di bawah angin? Siapa orang di atas angin? Di bawah ada atas. Hak atas apa dia pula? Atas angin. Siapa bawah angin? Siapa atas angin? Sekarang ni hak dia. Maka adalah yang diperbantahkan. Setengah orang di bawah angin. Di bawah angin. Di bawah angin ni di orang Melayu kita lah, orang Jawi kita lah. Orang belah Mekah, orang belah Mesir tu, dia panggil kita ni orang belah bawah angin. Sebab kalau mereka mari ke tempat kita ni, dia panggil kita turun mari sampai ke tanah Jawi, dia panggil. Jadi bawah angin lah dia panggil. Atas angin tu belah Mekah, belah Mesir, gitulah. Mana dia panggil kita bawah angin ni, mana apa ni? Tempat orang Jawi duduk. Dia panggil orang Jawi, tak panggil orang Melayu. Orang Jawi ni Fatoni, Malaysia, Indonesia, orang Jawi tu. Orang Jawi ni bukan Jawi. Jawi lain, Jawi. Orang Jawi lah. Orang Jawi. Orang Melayu lah. Apa perbantahan ni? Pada iftikar itu. Debat macam tadi lah. Iftikar jangan iftikar saja. Iftikar ilaih. Haram sebut iftikar saja. Kena sebut iftikar ilaih. Ada ni. Dak iftikar saja ni majah je. Majah pun tak boleh. Kena iftikar ilaih. Duk bahas. Duk balah di kalangan setengah orang di bawah angin. Orang di bawah angin ni bukan orang kampung lah ni. Ni bukan orang kampung ni. Perbantahan orang kampung ada iktibar. Perbantahan setengah orang ni orang ulama lah je, orang ulama Melayu. Orang ulama Melayu juga. Perbantahan hak orang awam dak heran gitu. Hak duk batah dalam netizen FB tu. Tu lagi tak boleh nak layang. Hak tu ramai sangat dalam tu alim ulama FB kan. FB alim dalam FB tu jangan. Orang mengajar dihandah gitu je. Diserang je. Diserang je. Setakat mengajar fiqh je. Istinja dengan tisu. Orang komen lalu, jangan pakai ustaz ni. Mana boleh istinja dengan tisu? Itu najis yang paling geli, yang paling kotor, yang paling sair gitu. Tahi. Boleh pakai tisu. Jangan nak pakai ustaz ni ajar ni. Karuk ni. Kata dalam tengah live, tengah mengajar. Tak nak kata mana. Tanyalah orang sekolah. Orang sekolah ni bab istinja, tak ada ke istinja selain daripada air? Orang sekolah ni belajar istinja air saja ke? Tak. Istinja dengan air pun ada disebut. Istinja dengan batu pun dia disebut. Tu ada tu. Hak diserang dalam FB tu tak sekolah langsung dua kali. Dah pelik lah jadinya. Kan sekolah kan ada tajuk istinja. Istinja dalam sekolah ni istinja dengan air saja ke? Tak ada pilihan lain? Ada batu. Ada ni. Bahkan Nabi Sri pernah istinja dengan batu. Dia kata ustaz ni mengajar karuk ni. Benda najis yang paling kotor tahi boleh pakai tisu. Ni netizen ni. Takut orang dok siomang pun tak tahulah. Takut dia siomang. Kadang-kadang dok, tapi dia berasa macam pelik. Apa istinja dengan tisu? Dengan air tu pun air banyak mana digunakan. Sebab apa? Hak paling geli sekali.
Kalau tak ada sabung tu, dok ni. Ni. Kan kadang-kadang hak tanda awam tu kan tak ada sabung. Di rumah pakai sabung. Tak ada sabung tu rasa macam tak kena dah. Tak kena. Tak jadi. Tak kena tak jadilah sabung tak ada. Sebab daripada budak lagi. Budak tak bayi tu kan, mak dia basuh tahi anak dia. Pakai sabung tak? Mak basuh tahi anak tu. Pakai sabung tak? Semuanya pakai sabung. Hak paling kotor ni pakai sabung. Pakai tisu boleh. Karut ustaz ni. Mengajar jangan pakai ilmu ni. Oh, netizen. Kata orang gila mana pula hari ni. Ni perbantahan setengah orang bawa angin ni. Orang yang alim lah. Pada iftikar itu. Iaitu perbantahan tu. Yang tiada baginya isi. Sedap dia kata. Perbantahan yang tiada baginya bagi perbantahan isi. Mana ni? Kosong tu faham benda gitu. Kosong. Tak ada isi. Tak ada faedah lah maknanya. Tak ada isi ni. Tak ada guna lah. Tak ada faedah lah. Baloh kosong. Maksud dia gitu lah. Dalam FB tu bukan perbantahan ada isi. Perbantahan hok makin hamung. Hok tu ada isi. Isi neraka. Ada isi tu. Dok perbantahan FB ni. Yelah kalau dia ada belajar sikit-sikit. Yang dia yang tak puas hati, cerita ilmu tak apa. Yang saya belajar gini. Kitab ni kata begini. Orang ni pun jawab. Dan kitab ni begini. Tak ada masalah tu. Ni mulalah mangkuk hayung lah. Apa ni mangkuk hayung? Apa ni mangkuk hayung? Caruk ada ke maki hamung? Mangkuk hayung ni mangkuk tu ke apa? Mangkuk hayung tu ke apa? Mana maki ada? Maki lah. Bincang bab ukuakan. Dia maki hamung. Tu isi neraka. Nak keluar, nak datangkan pandangan dari kitab pun boleh tu. Orang boleh tengok pula macam mana. Tapi orang ni pun dipanggil perbantahan yang tak ada isi, tak ada guna. Kerana yang mengata iftikar itu sifat Allah, dia kata iftikar sifat Allah, iftikar tu sifat makhluk. Ada ni, iftikar ni berkendak sifat Allah. Berkendak di sifat Allah ke? Berkendak di sifat makhluk. Kerana yang mengata iftikar itu sifat Allah kerana bahawa Allah Ta'ala itu jika kalau tiada bersifat dengan berkendak kepadanya, kepadanya tiada nak. Kepada Allah oleh tiap barang lain, nescaya lazimlah berkendak tiap barang lainnya kepada yang lain daripada Allah. Maka iaitu berkendak tiap-tiap barang lain makhluk pada yang lain daripada Allah ni mengisbatkan Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iaitu mengisbatkan, menyabitkan, mengatakan ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala mustahil. Seperti yang sudah diketahui mustahil mengisbatkan Tuhan yang lain pada dalil wahdaniyah dahulu. Macam sebut tadilah, kalaulah yang lain tu ada perbuatan sendiri, maka yang lain tidak akan berkendak kepada Allah. Benda pada yang lain, manusia berkendak pada tenaga, manusia berkendak pada makanan, manusia berkendak pada air, manusia berkendak pada pisau dan api. Ada ni. Bila berkendak pada yang lain, berarti menyabitkan Tuhan yang lain daripada Allah. Itu kata lucu sifat iftikar kepada Allah, lucu sifat istighna. Lucu sifat istighna. Dok sekarang ni, kalaulah yang lain tu menjadikan, yang lain tu nasi contohnya, yang menjadikan kenyang, yang lain tu air contohnya, menjadikan hilang dahaga, maka kita ni yang lain makhluk ni akan
bukan berhendak pada yang lain, bukan berhendak pada Allah Ta'ala. Nak ke nasi, nak ke air lah. Bererti menyabitkan Tuhan yang lain. Seolah-olah nasi pun Tuhan sebab menjadikan kenyang, air pun Tuhan sebab menjadikan hilang dahaga. Ini bicara bab pegangan ni. Adapun hati duduk bergantung pada nasi, air, itu hati orang awam, hati yang lemah. Tawakul kepada Allahnya kurang, itu bicara lain. Kan kita kan, Allah kalau tak ada nasi ke Allah tak boleh nak duduk lah. Orang muda-muda tak apalah, dia boleh makan macam-macam. Allah kita lagi tak jumpa nasi, Allah berkendak bergantung ke nasi. Itu hati orang awam. Itu bukan berkait dengan pegangan. Itu kan baik dengan pegangan. Jangan dicampur aduk oleh situnya. Lucu sifat ihtikar, lucu sifat istighna. Kalau yang lain boleh menjadikan, maka tidak berkenaan pada Allah, berkenaan yang lain, berarti menyabitkan Tuhan selain daripada Allah. Sebab yang menjadikan adalah kerjaan Tuhan, bukan kerjaan makhluk. Lepas tu disebut sebagai iftikar sifat Allah. Tapi iftikar di sini berkendak pada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain, bukan iftikar saja. Atau lazimlah, ini atau pada lazimlah berkendak tiap-tiap barang yang lain pada yang lain daripada Allah. Atau lazimlah tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu kaya seperti Allah Ta'ala. Dan iaitu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, makhluk ni kaya, lepas. Seperti Allah Ta'ala mustahil juga, seperti dahulu mustahil juga. Seperti mustahil mengisbatkan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iftikar sifat Allah, mana iftikar kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Jadi kalaulah yang lain ni perbuatan di sendiri. Ada ni. Ni kita ada tenaga. Dengan tenaga kita buat perbuatan sendiri, maka kita pun terkaya, lepas daripada termasuk kepada Allah Ta'ala. Jadi istighna sifat kita, sebab kita terkaya. Janji di tubuh kita ada tenaga, kita tidak berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita lepas daripada Allah Ta'ala. Selagi di tubuh kita ada tenaga, kita boleh buat sendiri perbuatan kita, berarti kita istighna, terkaya daripada Allah Ta'ala sendiri. Tak pernah kan? Sebab itulah kalau berpegang yang lain, makhluk menjadikan, berarti Allah Ta'ala bukan ilah, Allah Ta'ala bukan Tuhan. Oh, tak ada apa tu ni. Allah je Tuhan. Kita rokok sujud pada Allah je. Tapi dia sama berpegang selain dari Allah, mengadakan, menjadikan, berarti bukan Allah Tuhan. Yang lain pun Tuhan juga. Lepas tu rokok sujud pada Allah. Ni kata mempermainkan agama ni. Rokok sujud bak mengenal Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna dan iftikar ilaih, tak peduli. Dan rokok sujud saja. Ini orang yang mempermainkan agama, orang yang ditipu oleh syaitan. Dan kata setengah daripada orang di bawah angin ni, ulama lah juganya, ulama yang di bawah angin ni, bahawasa Allah Ta'ala hak tadi iftikar sifat Allah. Kata setengah pula ni perbantahan ni hak tak ada isi ni. Dan kata setengah daripada orang yang di bawah angin, bahawasa Allah Ta'ala jikalau bersifat dengan iftikar, dan ni padahal mana iftikar itu berkehendak, nescaya lazimlah Allah Ta'ala itu kekurangan. Oh betul lah, kalau iftikar sifat Allah, berkehendak tu sifat Allah tu kekurangan lah. Sebab berkehendak ni kekurangan. Dan jika ada kekurangan yang hasil dengan sebab iftikar tadi tu,
nescaya berkehendak menyempurnakan, dia menyempurnakan kekurangan pada Allah Ta'ala. Dan lazimlah pula, lazim kekurangan tu nafi, mana ternafi daripada Allah sifat kekayaan, sifat istighna. Dan kedua Allah berkehendak, satu sifat kekurangan, satu laginya ternapi sifat kekayaan, ternapi sifat istighna Allah. Keduanya mustahil. Oh, dibahas gitu. Satunya kata iftikar sifat Allah, satu bukan sifat Allah iftikar. Kalau Allah berkehendak, kekurangan bagi Allah. Kalau Allah bersifat-sifat kekurangan, Allah berkehendak yang menyempurnakan kekurangan Allah Ta'ala, berarti ternapilah sifat istinad kaya Allah Ta'ala. Dibahas gitu. Maka orang itu orang yang duduk nafikan iftikar, itu bukan sifat Allah, tiada diketahui orang itu ilmu Arab, ilmu bahasa Arab. Tak nak beza ilmu Arab ni hak hakikinya mana, sifat sababinya hak mana. Tapi nak comelnya, iftikar berkehendak yang lain kepada Allah. Kalau betul iftikar saja, berkehendak kekurangan, itu sifat makhluk. Berkehendak yang lain kepada Allah. Tapi kalau sebut iftikar pun sifat sababi kali ikut ilmu nahunya. Ni tak reti, tak reti ilmu Arab dia panggil. Ilmu nahu pun tak reti. Ni kata tuan kitab kita. Itu bahas bab ilah. Dia kata mana? Tak reti bahasa Arab, tak reti bahasa Melayu. Tu lagi berat tu. Hingga datang baginya, bagi orang itu, orang yang kata kalau iftikar tu sifat Allah, mana kekurangan tu, syubhah ini. Jadi kekeliruan lah. Maksud iftikar ni berkehendak kepada Allah. Lepas tu nak lepas dia perbantahan, kena sebut kait iftikar ilaih, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berbantah itu tiada memberi mudarat pada i'tikad, tak punah pegangan, kerana jalanan masing-masing. Cuma bantah tu tak ada isi, orang panggil. Dua-dua ni jadi rosak pegangan. Tak jadi rosak pegangan. Sebab yang bantah ni bukan bantah orang-orang awam ni. Tak ada rosak pegangan, kerana jalanannya jalan masing-masing, ada hujah masing-masing. Maka orang yang pertama, orang yang mengatakan iftikar sifat Allah Ta'ala juga macam sifat istighna, menyabitkan bagi Allah kamal, kesempurnaan, baru sempurna Allah. Yang lain semua berkehendak kepada Allah, barulah kamal sempurna Allah. Kalau yang lain daripada Allah tidak berkehendak pada Allah, berkehendak pada makhluk yang lain, berkehendak pada nasib yang mengenyangkan, maka tak sempurna Allah Ta'ala. Allah menjadikan makhluk kita, Allah menjadikan makhluk nasi. Sebab masa makhluk kita manusia ni berkenan dengan makhluk Allah yang lain, iaitu nasi. Tak sempurna Allah seumpama tu. Jadi dia menyabitkan, menetapkan sifat kamal. Dan orang yang kedua yang kata iftikar tu bukan sifat Allah, sifat makhluk, menafikan barang yang tidak patut bagi Allah Ta'ala. Itu je lah. Iftikar sifat Allah tak patut kata sifat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab itu sifat makhluk. Iftikar sifat Allah tu iftikar ilaih lah, sifat sababi. Bila yang lain berkenan pada Allah, maka disebut sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya itu, orang yang pertama menyabitkan sifat kamal, sifat sempurna. Yang kedua pula menafikan barang yang sifat yang tiada patut bagi Allah. Itu dituntut. Tu memang kita nak gitu.
ibadat ni. Nak menyabitkan sifat kamal, sifat semua bagi Allah. Kita nak. Nak menafikan sifat yang tidak selayaknya bagi Allah. Itu yang kita dituntutnya. Jadi dua-dua tu betul belaka. Tidak menyebabkan jadi mudarat pada i'tiqad, punah pada pegangan. Hanya mudarat itu mengkafirkan setengahnya akan setengah. Dia batah kafir tu mudarat. Tu mudarat. Jadi perbantahan tu tak ada isi sebenarnya. Cuma ambil jalan tengah moleknya, iftikar kepada Allah Ta'ala. Iftikar asal sifat makhluk. Dengan sebab makhluk berkendak pada Allah, maka iftikar disebut sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada sifat fi'il ataupun sifat sababi. Berdegi belaka. Ini apa ni? Ilmu penambahan, nak menyempurnakan lagi pemahaman akidah kita. Syahdan ketahui oleh Muhi Talib bahawa kalimah la ilaha illallah itu meliputi akan nafi dan isbat. Nafi la ilaha, isbat illallah. Nafi isbat pulaknya. Ini bagi apa? Penambahan untuk kesempurnaan ilmu. Nafi dan isbat. Nafi dan isbat tu ada lagu kan? Ada lagu nafi dan isbat. Bukan ada lagu. Nafi la ilaha, isbat illallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.